Halo, guten Tag. Kita ketemu lagi di channel Frau Titi Belajar Bahasa Jerman. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Klik tombol loncengnya juga. Share ke teman-teman kalian. Oke? Sip lah. Dalam materi sebelumnya, dalam video sebelumnya, kita sudah belajar tentang nomen atau kata benda. Bahwa kata benda itu memiliki artikel. Ada 3 jenis, yaitu maskulin der, neutral das, feminin die. Nah, kalau kata benda itu dalam kalimat sebagai objek, apakah artikel itu akan berubah? Oke, kita bahas bersama ya. Ikuti terus. Kita mulai dengan der bestimmte Artikel. Bestimmte dulu baru nanti yang unbestimmt. Der bestimmte Artikel, artikel yang tentu. Yang pertama, artikel jenis maskulin. Der Kugelschreiber. Perhatikan contoh berikut ini. Der Kugelschreiber ist blau. Der Kugelschreiber ist blau. Ballpoint ini atau ballpoint itu adalah biru atau ballpoint ini biru. Perhatikan contoh kalimat berikutnya. Brauchst du den Kugelschreiber? Und die Antwort hier dan jawabannya di sini. Ja, ich brauche den Kugelschreiber. Perhatikan kalimat yang pertama. Der Kugelschreiber. Kedudukannya sebagai apa dalam kalimat ini? Sebagai subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Und auf Deutsch dalam bahasa Jerman ini adalah nominatif. Berikutnya kalimat yang kedua. Brauchst du den Kugelschreiber? Den Kugelschreiber sebagai apa dalam kalimat ini? Di sini sebagai objek atau disebut akusatif. Subjeknya yang mana? Di kalimat ini adalah du, kamu. Apakah kamu memerlukan ballpoint ini? Apakah kamu memerlukan ballpoint itu? Kamu sebagai subjek, kemudian ballpoint itu sebagai objek. Auf Deutsch hier ist akusatif. Und die Antwort hier, ja, ich brauche den Kugelschreiber. Di sini juga sebagai objek, akusatif. Apa yang berbeda? Apakah ada perubahan? Ya, artikel jenis maskulin der, nominatif der Kugelschreiber, akusatif menjadi den Kugelschreiber. Kalau sebagai objek, untuk der berubah menjadi den. Itu untuk yang jenis maskulin. Kita lanjutkan jenis neutral. Contohnya, das Wörterbuch. Perhatikan kalimat yang pertama. Das Wörterbuch ist gut. Kalimat berikutnya. Brauchst du das Wörterbuch? Ja, ich brauche das Wörterbuch. Das Wörterbuch dalam kalimat yang pertama sebagai nominatif atau subjeknya di sini. Kalimat yang di bawahnya das Wörterbuch sebagai objeknya, akusatif. Yang di bawah juga sebagai akusatif. Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Untuk artikel jenis neutral das, baik nominatif maupun akusatif sama, tidak berubah, yaitu tetap das. Bagaimana dengan yang feminin? Kita lanjutkan yang feminin. Contohnya die Handuhr. Die Handuhr ist schön. Jam tangan itu indah. Kalimat berikutnya. Brauchst du die Handuhr? Apakah kamu memerlukan atau membutuhkan jam tangan ini? Und die Antwort dan jawabannya, ja, ich brauche die Handuhr. Dalam kalimat yang pertama, die Handuhr sebagai subjek atau nominatif.
Kalimat di bawahnya, die Handuhr sebagai objek. Karena subjeknya adalah du. Di sini nominatifnya du. Yang di bawah juga demikian. Die Handuhr sebagai objek. Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Untuk artikel jenis feminin di, baik nominatif maupun akusatif, tetap di. Bagaimana dengan yang plural? Contohnya di sini jam tangannya lebih dari satu. Die Handuhren. Die Handuhren sind schön. Jam tangan itu indah. Brauchst du die Handuhren? Ja, ich brauche die Handuhren. Dalam kalimat yang pertama, die Handuhren, bentuknya jamak, lebih dari satu, plural, sebagai nominatif. Kalimat yang kedua, die Handuhren, sebagai akusatif. Dan yang terakhir juga demikian. Apakah ada perubahan untuk plural? Tidak ada perubahan. Di, baik nominatif maupun akusatif, tetap di. Apakah kalian merasa kesulitan? Oh, tidak. Mudah ya. Jadi, tadi yang berubah, yang mana? Untuk akusatif. Ya, artikel jenis maskulin dir, untuk akusatif menjadi din yang berubah, sedangkan das dan die tidak berubah. Nah, ini kesimpulannya dir bestimmte Artikel. Maskulin, contohnya dir Kugelschreiber nominatif, akusatif berubah menjadi din. Neutral, das tetap das. Feminin, di tetap di. Plural, di tetap di. Itu untuk yang dir bestimmte Artikel, artikel yang tentu. Kita lanjutkan untuk yang unbestimmt. Der unbestimmte Artikel, contoh yang pertama di sini. Kugelschreiber, perhatikan kalimat yang pertama. Das ist ein Kugelschreiber. Ini atau itu adalah sebuah pulpoin. Kalimat berikutnya. Brauchst du einen Kugelschreiber? Apakah kamu memerlukan sebuah ballpoint? Und die Antwort? Ja, ich brauche einen Kugelschreiber. Ya, saya memerlukan sebuah ballpoint. Bagaimana kesimpulannya? Das ist ein Kugelschreiber. Untuk artikel jenis maskulin, unbestimmt menjadi ein, yang artinya sebuah di sini. Untuk ein kita sudah belajar, ein bisa menjadi eine dan seterusnya, artinya bisa sebuah, sebatang, setangkai, dan seterusnya. Sudah ada di video sebelumnya. Brauchst du einen Kugelschreiber? Apakah kamu memerlukan sebuah ballpoint? Ya, di sini sebagai objek akusatif. Ya, ich brauche einen Kugelschreiber. Perhatikan di sini untuk unbestimmt. Artikel jenis maskulin dir, unbestimmt menjadi ein nominatif. Kalau di dalam kalimat sebagai objek langsung atau di sini akusatif, maka menjadi einen. Ein mendapat endung atau akhiran en menjadi einen. Jelas? Kalau sudah jelas kita lanjutkan ya. Untuk maskulin ein, akusatif menjadi einen. Kita lanjutkan untuk yang neutral. Contohnya, das ist ein Wörterbuch. Ini atau itu adalah sebuah kamus. Brauchst du ein Wörterbuch? Ja, ich brauche ein Wörterbuch. Dalam kalimat yang pertama, ein Wörterbuch sebagai nominatif. Kalimat di bawahnya, ein Wörterbuch sebagai akusatif atau objek di sini.
Yang di bawah juga demikian, akusatif. Apakah ada perubahan untuk artikel jenis netral? Tidak ada. Ein, baik nominatif maupun akusatif sama. Ein, tetap ein. Tidak ada perubahan. Oke, wir machen weiter. Oke, kita lanjutkan artikel jenis feminin. Das ist eine Handuhr. Ini atau itu adalah sebuah jam tangan. Brauchst du eine Handuhr? Ja, ich brauche eine Handuhr. Yang pertama, eine Handuhr sebagai nominatif. Di bawahnya sebagai akusatif. Apakah kamu memerlukan sebuah jam tangan? Ya, saya memerlukan sebuah jam tangan. Perhatikan, untuk nominatif, artikel jenis feminin di unbestimmt menjadi eine, mendapat endung e, akhiran e. Demikian juga untuk akusatif, mendapat endung e. Jadi, nominatif, akusatif untuk artikel jenis feminin mendapat endung e, menjadi eine. Nominatif, akusatif sama. Oke, kita lanjutkan untuk yang plural, yang jamak. Das sind Handuhren. Ini atau itu adalah jam tangan, lebih dari satu. Tidak bisa dengan ein atau eine, karena ein atau einen itu artinya sebuah, sedangkan di sini bendanya lebih dari satu. Jadi tidak ada ein atau eine untuk yang plural. Das sind Handuhren. Brauchst du Handuhren? Ja, ich brauche Handuhren. Jadi untuk yang jamak unbestimmt tidak ada ein atau eine, baik nominatif maupun akusatif. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, untuk maskulin yang unbestimmt, nominatif ein, akusatif menjadi einen. Untuk neutral ein, akusatif tetap ein. Feminin menjadi eine, endung e, akusatif juga endung e. Sedangkan plural tidak ada ein atau eine. Tidak bisa lebih dari satu dengan sebuah atau setangkai atau sebatang dan sebagainya. Bagaimana belajar kita hari ini tentang akusatif? Mudah bukan? Ya. Kunci belajar bahasa Jerman adalah rajin menghafal. Kalau kalian rajin menghafal, pasti bisa. Oke, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Cus!